Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang dihormati dan dikasihi yang dikasihi dan disayangi Dr. Nurul Hidayah Leo binti Abdullah, dan tidak ketinggalan juga kepada rakan seperjuangan saya iaitu daripada kumpulan 4. Baik, saya akan kenalkan diri saya dulu sebab orang kata tidak kenal maka tidak cinta. Nama saya Muhammad Zunnur Ain bin Jasman, bernombor metrik DB18009. Dan hari ini objektif saya membuat video ni adalah untuk memberikan sedikit pengenalan awal tentang projek ini, ya. Go through sedikit lah apa yang akan kita nampak nanti. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita mengetahui apakah objektif tugasan projek ini. Jadi objektif tugasan projek ini ialah untuk dilaksanakan adalah untuk menghuraikan peranan pemimpin di sekolah, okey, menghuraikan peranan pemimpin yang di sekolah tentang kaedah mengurus kurikulum dan kokurikulum di sekolah tersebut. Kedua ialah mengenal pasti persamaan dan juga perbezaan antara pengurusan kurikulum dan juga kokurikulum di sekolah tersebut. Ketiga ialah mengetahui isu-isu pengurusan yang wujud dalam organisasi tersebut. Mengetahui apakah permasalahan yang dihadapi tentang sekolah tersebut. Mungkin berbeza sekolah akan mempunyai berbeza masalah, ya. Seterusnya kami telah memilih sekolah menengah kebangsaan Bandar Mas Kota Tinggi. Lawatan ini telah dilakukan oleh 3 orang ahli kami, iaitu Khairul Azmi, Abam, Firdaus dan juga Nani. Nani apa nama dia? Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah sekolah tersebut, ya. Sejarah sekolah tersebut ditubuhkan pada tahun 1981 dan mempunyai kawasan seluas 20 hektar dalam Mukim Tanjung Surat tahun 81. Saya sendiri pun belum lahir waktu itu. Mempunyai seluas sebesar 20 hektar. Besar sekolahnya. Dan dia mempunyai pelajar seramai 800 hingga 900 orang pelajar. Okey, indeks ni diambil pada tahun lepas, tahun 2019. Mungkin tahun 2020 ada isu COVID, jadi kita tak tahulah macam mana isunya. Jadi saya akan teruskan. Moto sekolah tersebut, ya. Moto sekolah tersebut: berilmu, berbakti dan berintegriti. Wah, slogan sekolah tersebut: sederap, memacu transformasi. Dan tagline, ada tagline untuk sekolah SMK Bandar Mas Kota Tinggi ni, ada tagline iaitu Be Mas Superb. Be Mas. Jadi saya rasa BM ni, Bandar Mas Superb. Baiklah. Saya akan teruskan dengan misi dan juga visi sekolah tersebut. Misi sekolah tersebut ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Visi sekolah tersebut: pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Jadi untuk seterusnya, jadi saya rasa tak perlu saya berceloteh panjang. We just need to get into the action, right? Kita perlu melihat apakah intipati video ini. Tapi siapakah pemimpin yang kami pilih untuk menyoalkan, untuk kami bertemu duga dengan, ya, di sekolah SMK Bandar Mas itu. Tanpa membuang masa lagi, director, roll the clip. Nama saya Fadil bin Aliman, dapat pendidikan awal di Batu Pahat. So, melanjutkan pelajaran di Universiti Melaya pada tahun 1983 di UM, dan bidang saya adalah Sis Studies Program, pengajian Asia Tenggara, Sis Studies Program. Lepas tu sambung belajar di di UM juga untuk diploma pendidikan, dan sambung belajar Master in Education di UTM. Untuk sejarah perkhidmatan, saya rasa berada di situ. Sebelum ini berada di sekolah Bandar Mas, lepas tu berhijrah ke GBK PK1 Aitawa, Bandar Penawar, lepas tu pergi ke Adila, lepas Adila ke Semencu, lepas tu saya pergi bertugas di PBD. Di PBD pun beberapa tahun, dan menyambung perkhidmatan sebagai pengetua di SMK Siaman, Tanjung Datuk, dan akhirnya kembali ke anugerah perkhidmatan cemerlang. Untuk setakat ini, saya rasa dah ada 5 kali dapat pada tahun 1993, 2002, 2008, 2011 dan 2016. Saya dilantik sebagai pelatih untuk PIBK, Perkhidmatan Ibu Bapa Komuniti.
seperti mana yang telah saya sebutkan tadi ya. Sebab tu apabila kita masuk ke dalam sekolah, kita kena ada satu budaya. Kita kena merancang. Dan salah satunya ialah nak diperbetulkan tentang mindset. Bahawa kerja itu adalah satu ibadah. Itu satu. Yang kedua, dia mesti ada coaching and mentoring. Coaching and mentoring. Sebagai pemimpin, kita kena turun padang. Kita mengajar dan turut serta ya, dalam program-program berkenaan. Jadi untuk makluman sebelum kita buat semua ini, kita telah ada satu bentuk perancangan strategi. Namun dalam era PKP ini, perancangan strategi kita semua telah berubah. So kita dah masuk kepada norma baru. Termasuk dari aspek pengurusan, dari aspek PDPC, dari aspek pentadbiran, semuanya berubah. Jadi kita lihat, ini mana-mana sekolah pun sama. Dia mesti ada isu strategi. Dalam perancangan strategi, dia mesti ada isu strateginya. Apa isu strateginya? Ya, jadi kalau sekolah biasa, dia adalah dana yang terhad. Ya. Kita duit kurang. Kita fahamlah, sekolah beribu-ribu sekolah, bukan dana kita seorang. So dana terhad. Apa pentingnya dana itu? Pembangunan untuk penyelenggaraan dan naik taraf. Ya. So nak membantu kepada pelaksanaan aktiviti sokongan, kurikulum, co-kurikulum, bina insan dan sosial. Selaku pengetua, accountability, kebertanggungjawaban semua ada pada pengetua. Bermakna setiap pembelian, setiap cek-cek yang ditandatangani mesti mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Dia jangan sampai tak tahu beli apa, kita tanda tangan cek kosong tu, tak ada. Dia mesti ada dimulakan dengan nota minta, ya, cek dulu duitnya ada atau tidak, ya. Lepas tu baru beli barang. Sampai kita buat pembayaran, masukkan dalam stok. Dan kita perlu ada perasaan curiga. Jangan percaya terus kepada orang. Ya, kita bekerja sama dengan pihak PIBG. Ya, kita ada textbook saya tadi, rancangan strategi kita. Yang pertama, apa isu dia? Kita tak ada duit. Betul tak ada duit. Ya, apa pentingnya duit? Tersebut. So apa matlamatnya? Kita nak wujudkan persekitaran yang kondusif. Apa yang kita buat? Kita tubuhkan satu task force untuk mencari dana. Yang kedua, ada harta sendiri. Ya, kita ada 25 ekar kelapa sawit ya. Tetapi yang paling penting ialah kita perlu menggerakkan manpower yang ada dalam kalangan kita. Ya, guru-guru kita kena gerakkan, PIBG kita kena gerakkan, ibu bapa kita kena gerakkan. Second one ya, meningkatkan prestasi pencapaian kurikulum, co-kurikulum, pembangunan insan dan sosial. Dan outcome. Okay, apa yang kita nak buat outcome ni? Melahirkan modal insan yang bersifat holistik. Ianya kalau berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan, dia mestilah seimbang dari aspek jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek. And the last one, we kena masukkan as sosial. Semuanya itu kita rangkumkan kepada kompetensi. Ya, kompetensinya apa? Anak-anak yang akan dilahirkan itu, dia mempunyai kompetensi. The first one, dia mempunyai intelligent quotient. Ya, keterampilan, intelligent quotient. The second one, yang kedua ialah emotion quotient. Emosi yang seimbang. Emotion. The third one is spiritual quotient. Spiritual quotient. Hubungan kita dengan Allah. Kalau yang agama lain terpulanglah. Mesti ada keseimbangan. And the last one is social quotient. Sebab tu dia mesti ada soft skill. Bagaimana kita nak berinteraksi, bagaimana kita nak bercakap, ya, semua itu perlu ada. Ini sebagai contoh, saya mau kepada inisiatif PIBKS pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta. So yang pertama ialah planning. Nak buat apa-apa mesti planning. Yang kedua planning ya, sekarang itu pun tak adalah apa dia, menetapkan visi dan misi, ya, membina strategi, apa strateginya, lalu menetapkan matlamat dan objektif. Ya. Yang kedua ialah organizing, iaitu melaksana, membina organisasi yang berstruktur, ya, memudayakan. Ya. Dia ada satu budaya yang perlu dikongsi bersama, dan satu lagi adalah jalinan dan jaringan. So, yang ketiga ialah leading. Kita mengetuai, mesti ada ketua dia, kalau tidak sesat. Ya. Dan dalam leading itu dia mesti ada coaching and mentoring. And the last ialah controlling. Dia mesti ada kontrol. Kita kena kontrol lah, memantau, menilai, menambah baik. Ya. Sebab tu dia ada kajian-kajian awal, separuh penggal dan sebagainya. Satu lagi yang saya sebutkan ialah mesti apakah amalan. Kita mesti ada budaya.
amalan-amalan terbaik ya, yang menjadi yang perlu dikongsi bersama. So this one ada 13 amalan terbaik. Pelajar yang tak penting ya. For example, pada bulan Januari ada 300 orang, dia full 300 orang. Nama dia kita masukkan, kita cabut ya, 20 orang. So dapat hadiah di situ. Dia dapat duit. Kita bagi dia duit. Belanjaran RM5, RM10 kita bagi. Siapa yang tak nak kan? Bulan nanti kita ada juga hari anugerah cemerlang, kehadiran 100% kita beri sijil ya, pengiktirafan. Dan satu lagi ialah hujung tahun hadiahnya dah ada pun, kita beri smartphone. Setiap hari Khamis kita akan membuat perjumpaan pagi, morning prayer. Morning prayer tu biasa saya buat ya, morning prayer pagi-pagi jumpa dengan cikgu-cikgu. Di mana-mana juga kita buat satu perjumpaan secara tidak rasmi. Dia ada masalah, kita kena terus selesaikan di mana-mana jumpa. Di kantin di mana kita jumpa, kita buat, kita terus selesaikan. Yang ada adalah berkaitan dengan dari aspek pengurusan tak ada, dari aspek komunikasi tak ada, sebab kita menggunakan pelbagai cara untuk komunikasi. Kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Telegram, kita bersua muka. Cabaran ialah dari aspek capaian internet lah, sebagai contoh ya. Capaian internet tu memang ada bermasalah, terutama dari aspek pengantaran data ya. Sebab kita fahamlah apabila satu sekolah dia ramai ya, nak gunakan bertumpuk, dia tak boleh support ya. Yang lain saya rasa tak ada masalah ya. Cuma apabila kita nak berurusan ya dengan pihak luar ya, kadang-kadang server, bukan server tempat kita ya, di peringkat KPM lah, dia start berapa puluh ribu ya, nak hantar data tak boleh sampai ya. Banyak yang kita gunakan secara offline lah. Asal garam lah hidup, tak ada no pain no gain lah. Perkara biasa lah, tak ada masalah pun. Kenapa kita kata macam itu? Sebab kita nak semaikan budaya seronok bekerja. Dia kalau seronok bekerja, saya rasa tak ada masalah pun. Dan jangan anggap ini sebagai satu beban. Dia anggap sebagai satu amanah. Kita anggap semua ini sebagai satu amanah. Satu challenge kepada kita. Okey, kita mengamalkan dalam Jepun, kita panggil dia sebagai Kaizen. Kaizen, Jepun Kaizen. Dan kita berdasarkan kepada prinsip Islam lah. Hari ini lebih baik dari semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan kita tidak pernah berpuas hati. So penambahbaikan itu perlu dibuat. Sebagai contoh, untuk era PKPB ini, dalam norma baru, everything kita dah siapkan. Ya, dari aspek PDPC-nya, dari aspek SOP, standard of prosedurnya buat. Apabila sekolah diumumkan akan dibuka, everything settle. Ya, so kita selalu buat brainstorming ya. Kita kena memikirkan apa cara yang terbaik. Dan harapan saya memang insya-Allah lah apabila dah 2016 2014 hingga sekarang, sekolah dah boleh bergerak dengan sendirinya. Ya, masing-masing ada peranan, masing-masing ada tanggung jawab nak buat ya. Jadi dan kita juga pendidikan di SMK Bandar Mas dia luas. Dia bukan saja dari aspek akademik, dia juga melibatkan kepada kemahiran. Sebagai contoh, kita ada kelas PVMA, Pendidikan Vokasional Menengah Atas. Sampai habis saja kursus tersebut, pelajar berkenaan dia mendapat 3 sijil. Yang pertama, dia dapat SKM yang kedua. Ya. Yang kedua, dia mendapat sijil SPM. Dia ada sijil SPM ya, untuk certain subjek. Satu lagi ialah pemprosesan makanan. Ya. Dan itu memang sangat hebat lah. Dan ini sebenarnya selaras dengan memperkasakan TVET ya, TVET. Jadi nanti kalau sempat nak tengok TVET yang ke atas tu boleh boleh tengoklah boleh tengok Okey. Itu je. Okey, terima kasih banyak cikgu nak bergerak. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya kita sudah sampai ke penghujung video. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas Kota Tinggi sebab telah menerima kami untuk menginterview pemimpin sekolah tersebut. Terima kasih juga kepada Dr. Nurul kerana telah memberikan kami peluang untuk meraih ilmu yang amat berguna ini ya. Ilmu seperti ini tidak akan dapat melainkan kita interview dan pergi ke sekolah tersebut dan menanyakan tentang permasalahan yang telah berlaku di sekolah tersebut. Mungkin di situ kita dapat tahu macam mana untuk kita tackle masalah tersebut ya. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada Dr. Nurul Hidayah
Dan dia akan menyanyikan sedikit chorus lagu Guru Malaysia. Disebabkan tahun ini kita tidak dapat menyanyi di studio pendidikan bersama-sama, jadi saya akan nyanyi di sini. Chorus saja ya. 3, 4. Amanah yang diberi kami tak persiakan. Apa yang kami janji tunai tetap kami tunaikan. Jadi terima kasih dan selamat maju.